Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang dikurniakan kepada kita sehingga sampai kepada saat ini. Hari ini sudah 24 hari bulan 12 2020. Kita juga kena ingat hari ini dalam sejarah. Pada pagi Rabu 24 hari bulan 12 2014, lepas solat subuh gini, kita tengah duduk mesyuarat, duduk mikir buat lagu mana, tiba-tiba air kau masuk. Jadi hak mana ada sini hari itu dia ingat lagi lah. Kita berdoa lah kepada Allah Azza wa Jalla supaya peristiwa ini tidak berulang lagi, insya-Allah, dengan pertolongan Allah. Dengan kita banyak istighfar, munajat, supaya kawasan kita dan kawasan orang lain pun selamat daripada banjir, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, itu dia panggil hari ini dalam sejarah. Sejarah yang tidak payah berulang. Kita sambung lagi perbincangan kita setelah kita pergi ke muqaddimah semalam tentang dia panggil kelebihan Al-Quran. Al-Quran ini bahasa Arab. Allah kata dalam surah ini, aku cerita kepada kamu, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, perceritaan yang paling baik, yang paling indah. Memang sangat indah lah. Kita baca kisah Nabi Yusuf ni berapa kali, daripada setiap kali baca Quran jumpa Yusuf. Setiap kali kita boleh menangis, kita boleh rasa sebab dengan peristiwa yang berlaku, dan pengajaran kita boleh kutip setiap masa. Alhamdulillah. Sangat banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Walaupun dalam muqaddimah yang lepas ana dah cerita, kata di para ulama, kisah Yusuf ini sekali ni je Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tapi agak detail daripada dia kecil sampai dia dewasa, sampai dia berkuasa. Dia tak ulang dah dalam surah lain, kecuali 2 kali yang nama dia disebut dalam surah lain. Kata di para ulama tadabbur, sebab kisah Yusuf lebih kepada kisah kekeluargaan, jadi cukuplah sekali belajar, pengajarannya diingati dan diulang-ulang sampai bila-bila. Jadi kita sambung perbincangan kita pada kali ini di ayat yang keempat. Ayat yang keempat surah Yusuf, juzuk yang ke-12, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, muka surat 437. InsyaAllah kita baca 3 ayat je, sebab banyak perbincangan dia. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك
ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. الله أكبر. إذ قال يوسف لأبيه. Ingatlah, ai wazkur ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam liqaumika. Allah Ta'ala suruh Nabi kita sebut, ingatlah peristiwa tatkala Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya. Jadi Allah Ta'ala ni, cerita ni bukan cerita novel. Dia tak katalah Yusuf macam mana kelahiran dia lah. Kita ambil kepada episod yang sudah ada peristiwa. Mana kita ambil di tempat yang ada sejarah, yang nak dibincangkan, ditadaburkan dan diperhalusi, diambil iktibar, maka Allah Ta'ala mula di sini. Ketika Yusuf berkata, kita tengok nota di bawah. Nabi Yusuf ialah anak kepada Nabi Yaqub. Yaqub tu nama dia Israel. Kan? Yusuf bin Yaqub yang Israel bin Ishaq bin Ibrahim. Tengok. Pasal itulah dia kata An-Nabiyyu Al-Karimu Ibnul Karim. Kan Nabi sebut tentang Yusuf, Al-Karimu Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Orang yang mulia, anak pada mulia, cucu yang mulia, cicit yang mulia. Semua Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Karena itu, tuan-tuan kena ingat, waktu kita selawat, Nabi SAW ajar kepada kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebab apa? Ali Ibrahim ini, tengok jujuk Nabi belakang. Daripada Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Yusuf. Lepas tu barilah. Lah itu lalu kok ni, kalau Ibrahim, Ismail, jalur lain pula. Yang pentingnya anak cucu dia tu Nabi. Berbeza dengan anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setinggi mana hebat Al-Hasan wal Husain, sayyida syababi ahlil jannah, mereka tak ada nabi. Sebab nabi penutup bagi segala nabi, maka dia tidak ada lagi nabi selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak banding dua keluarga ni, mana alu Ibrahim lebih tinggi. Sebab itulah kita buat bandingan sebagaimana engkau selawat ke atas keluarga Ibrahim. Allahu akbar. Tengok. Jadi Nabi Yaqub ni, Yusuf ni salah seorang daripada anak Nabi Yaqub yang yang 12 orang. 12 orang ke semua? Isna asyara zakaran. Allahu akbar. Baik, itu dia panggil Yusuf ni seorang yang ra'i al-jamal, comel sangat orangnya. Mana kalau orang kata contoh orang comel, Yusuf. Allah lawa dia ni macam Nabi Yusuf. Padahal kita tak aja tengok. Cuma kita dengar cerita Nabi Yusuf ni lawa. Comel dia. Ada orang tanya, mana comel dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kita kata Jamal berbeza. Comel Nabi Yusuf, ini cara dia. Siapa peringkat orang perempuan boleh iris tangan? Kalau tidak comel, tak iris tangan. Tak, dia tu. Ya gitu. Tapi oleh kerana tengok tu lah mari terkanyak kata orang. Kerah. Daripada potong buah limau kepada potong tangan. Nak kata apa? Ini kuat kan?
Yusuf ni Ra'yul Jamal sangat disayangi oleh bapak dia, yang menyebabkan adik-beradik dia lain rasa iri hati. Allahu Akbar. Maka Nabi Yusuf bermimpi, katanya waktu tu budak lagi dia. Ada kata umur dia 12 tahun. Dia kata Saniyah Asyara ataupun 17. Wallahu alam. Tak ada dalam riwayat yang sahih, yang adanya begitulah. Baiklah, kita pergi kepada kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kata apa? Tengok dalam ayat. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. Yang pentingnya kita minta maaf ni. Kalau anak baca mula-mula tu napah dia tak panjang. Ada setengah orang kata kena berlatih napah panjang. Kita kata kita baca sekat ada, kita ada napah. Nah. Jadi pasal itulah kita baca pendek sekat-sekat. Yusuf berkata kepada bapaknya Nabi Yaqub, wahai bapakku. Dia cerita kepada ayah dia, wahai bapakku, sesungguhnya aku mimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan. Aku tengok 11 bintang, matahari dengan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku. Jadi dia tengok, mimpi besar ni. Tengok nota di bawah tu. 11 bintang yang dilihat dalam mimpinya itu ialah 11 orang saudaranya. Kan anak Nabi Yaqub 12, dia sendiri seorang. Jadi tak masuklah dia tu. Tinggal lagi 11 adik-beradik. Sedang matahari dan bulan itu melambangkan ayahanda Yaqub dan ibu dia, bonda dia. Maknanya ayah dia, mak dia, 11 adik-beradik akan tunduk hormat pada dia belaka. Apa makna mimpi ni? Lepas ni kita cerita panjang tentang mimpi. Ini dia panggil mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Allahu Akbar. Yusuf ni sangat mulia orangnya, di mana dalam hadis kata apa? Akramun nas Yusuf Nabiullah. Orang yang paling mulia Yusuf Nabi Allah, ibnu Nabiyillah, ibnu Khalilillah. Riwayat tadi kata Al-Karim ibnul Karimul Karim. Maknanya banyak riwayat yang Nabi sebut orang mulia, anak mulia, cucu mulia. Masya-Allah, tabarakallah. Bila Nabi Yusuf alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam mari jumpa ayah dia, dalam cerita ni dia tak kata. Dia tidak cerita panjang. Lam yubayyin huna ta'wil hadhihi ru'ya. Maknanya ta'bir mimpi tidak dicerita dalam ayat ini, tapi Allah Taala cerita di akhir ayat 99 100 tu barulah terjawab apakah mimpi dia tu. Takbir, dia panggil takbir mimpi, tafsir mimpi. Baik. Apa respon ayah dia? Ayah dia kata apa? Bila anak dia kata dia bermimpi. Kata Nabi Yaqub, tengok ayat yang ke-5. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna asyaitana lil insani aduwwum mubin. Bapaknya berkata, Nabi Yaqub kata, ya bunai, wahai anakku,
La taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mu jangan cerita mimpimu ni ke adik-adikmu, jangan. Les. Kenapa? Aku bimbang. Aku khawatir mereka akan menjalankan suatu rancangan jahat terhadapmu. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Maka Nabi Yakub alaihissalam bimbang, takut adik-adik dia dengar, oh mimpi, oh macam ni kamu ya, itu dipanggil. Maka aku bimbang mereka akan dipermainkan oleh syaitan, digoda oleh syaitan yang menyebabkan mereka akan buat tak baik kepada Yusuf. Kenapa Nabi Yakub alaihissalam bila dia nasihat kepada Yusuf jangan cerita, dia kait dengan syaitan? Leish. Kata di Ibnu Ashur, dia kata liya'lam annahu ma hadzarahu, supaya Yusuf sedar. Aku bagi nasihat kepada kamu ni supaya berhati-hati, jangan happy sangat dengan mimpi kamu ini, sebab syaitan ni sedang mencari-cari jalan bagaimana nak merosakkan hubungan adik-beradik, bagaimana nak membinasakan keharmonian sebuah keluarga. Maka Nabi aku kata syaitan ni dia mari macam-macam. Baik. Kisah yang sama berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berjalan dengan isteri dia Sofiyah. Maknanya Nabi tengah malam berjalan nak pergi hantar Sofiyah ni ke bilik dia, ke rumah dia. Kan Nabi kita isteri dia ramai. Maknanya malam ni bukan giliran dia. Dia berjalan dengan Sofiyah. Tiba-tiba dua orang Ansar melintas depan Nabi, laju. Yalah, dia pun tak kata orang malah lah nak pergi dekat Nabi, isteri ada sekali. Masyarakat orang Arab ni dia tidak jadi bercampur gaul macam kita ni, tersengih mari dah. Nak buah sekali dengan bini suami lah. Maka dia lalu cepat. Terus Nabi panggil. Nabi kata ala rislikuma innaha Safiyah. Slow sikit. Safiyah ni maknanya isteri aku ni. Mu jangan duduk rasa Nabi berjalan dengan siapa pula, supaya tak timbul permain dengan syaitan. Faqala subhanallah, sahabat ni kata subhanallah ya Rasulullah. Kejut dia orang ni, kami tak ada apa-apa, cuma kita lari tu hormat je. Wa qala lahumma, Nabi berkata inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Syaitan ni masuk dalam tubuh manusia melalui jalur darah. Wa inni khasyitu an yakdhifa fi nufusikuma, aku bimbang. Bimbang apa? Bimbang takut syaitan mari bisik dalam hati kamu. Siapa tu Nabi berjalan malam-malam ni? Maka Nabi potong. Baik, masuk pada cerita kita ni. Nabi Yakub bimbang, takut apa-apa jadi. Dia kata Yusuf, mu jangan cerita, sebab syaitan ni mudah nak goda orang. Syaitan mudah nak mencari apa? Mudah nak mencari punca-punca perbalahan adik-beradik, maka jangan kamu buat. Baiklah para jemaah sekalian, kita tak pergi banyak. Kita pergi setakat 3 ayat ni dulu. Kata Nabi Yakub lagi. Nabi Yakub kata lagi kepada motivasi kepada anak dia Yusuf. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Dan demikianlah caranya Tuhanmu memilihmu. Allahu akbar. Ijtabak. Ya Allah yajtabik. Allah Ta'ala pilih Yusuf. Tengok nota di bawah. Yakni untuk menjadi penabi dan ketua pemerintah. Allah pilihmu Yusuf. Satu tanda. Yang pertama, Nabi Yakub bagi tahu kepada Yusuf, Allah Ta'ala pilih dia menjadi nabi. Yang kedua,
wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan akan mengajarkan kepadamu takbir mimpi. Muni Yusuf, mu pandai tafsir mimpi. Allah Ta'ala akan beri pada kamu. Mimpi ni jangan duk tafsir ikut saya. Jadi berbahaya. Nanti kita baca hadis menyebut tentang bahayanya tafsir mimpi tak tu kalu ni. Yang kedua, itu yang kedua. Yang ketiga, apa ni? Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub, serta akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Apa dia nikmat ini? Maka di sini para ulama kita berbincang tentang apakah makna nikmat. Wa yutimmu ni'matahu. Nikmat di sini iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kepada kamu jawatan Nabi. Ini ada satu. Dia kata nikmat di sini bermakna telah menjadi Nabi, sebagaimana Allah Ta'ala beri kepada keluarga dan kepada keluarga Yaqub, sebagaimana Allah telah menyempurnakan kepada datuk kamu. Siapa dia? Ishak. Dan nenekmu Ibrahim. Masya Allah, Ibrahim wa Ishak. Mu jadi Nabi. Ayahmu Nabi dah. Tu Nabi. Tu atuk toknya Nabi. Allahu Akbar. Inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Tuhanmu amat mengetahui lagi amat bijaksana. Maknanya Nabi Yaqub sendiri pun dia sudah boleh tafsir mimpi bahawa anak aku ni orang besar, walaupun akan melalui jalan yang sukar, tidak senang Nabi Yusuf nak sampai ke kemuncak pemerintahan. Menjadi orang besar, dia akan melalui mihnah, tribulasi, ujian-ujian yang akan mendatang. Begitulah setiap orang yang nak dapat nikmat, dia akan terpaksa melalui ujian yang gawat ataupun getir, tidak mudah-mudah. Allahu Akbar. Inna rabbaka alimun hakim. Allah Ta'ala ni sangat mengetahui siapa yang dia nak pilih. Hakim, bijaksana, orang mana dia nak lantik. Dan kita tengok. Pasal itulah kata di para ulama, tanda tuan-tuan, Allah SWT dia naik orang dengan dua sebab. Kita bila tengok semua orang dapat nikmat, jangan mudah nak cemburu, jangan mudah nak rasa hati, jangan mudah nak iri hati ataupun mudah nak jealous lah. Ada Allah Ta'ala naikkan hamba dia ni untuk meningkatkan darjat, menunjukkan kehebatan. Macam Nabi Yusuf AS, bila dia naik dengan sabar dia melalui mihnah ujian, sabar dia sampai kepada kemuncak. Ada orang yang Allah Ta'ala naik untuk apa? Untuk dijatuhkan daripada tempat tinggi. Kata orang, kalau jatuh rendah-rendah tak sakit, jatuh di kemuncak tempat tinggi lagi dahsyat. Pasal itulah kita kalau tengok kawan kita hebat dia ni, sudah jadi jutawan sekarang. Tengok dulu dia nega ke apa? Halal ke haram? Syubhat ke bersih dia punya? Kalau naik ikut jalan tak betul, bukan hebat. Allah nak jatuhkan dari tempat tinggi, wal'iyazubillah. Baik, kita bagi perbincangan. Dalam ayat ini sangat banyak perbincangan. Yang pertama sekali, Nabi Yaqub AS bila dia dengar apa? Bila dia dengar Yusuf ni bermimpi, cerita kepada dia, Nabi Yaqub nasihat lalu, jangan bising, jangan tular. Kalau zaman kita ni, jangan tulis di Facebook saya mimpi semalam, jangan. Ayat ini tanda tuan-tuan, mungkin kita ambil 10 ataupun 20 pengajaran daripada kisah ini. Ayat ini dilalatun ala tahziril muslimi akhahul muslim. Kita sebagai seorang muslim, bila kita tengok saudara kita nak buat benda yang berbahaya, akan memberi impak yang berat kepada dia, kita kena nasihat. Nasihat, mu jangan
buat gini, gi jumpa betul ataupun SMS, WhatsApp dia, jangan buat benda ni, tak baik, kan? Wala yakunu zalika dakhilan fi babil ghibah, dan ini tidak masuk dalam bab mengumpat. Mengumpat apa yang kita nak nasihat dia? Mengumpat ni kita bercakap benda yang tak baik. Kan? Ini kita nasihat, mu jangan buat. Aku bukan dengki, aku sayang kepada kamu. Itu dia panggil, maknanya sebagai orang yang mempunyai ilmu, pengetahuan, makrifat, maklumat, kita kena nasihat kepada kawan-kawan kita. Nasihat. Allahu Akbar. Terutama sekali dalam perkara mimpi ni. Sebab mimpi ni, pada jemaah sekalian, mimpi ni benda tak nampak. Mimpi ni siapa dia boleh sahkan kita bermimpi? Siapa boleh sah? Tak boleh sah. Kita seorang yang kita tengok mimpi, nak bukti tak boleh. Maka sebab itulah Nabi kita larang sekali orang yang suka duduk bawa mimpi-mimpi ni, tama-tama kalau mimpi bohong. Dia kata dia mimpi, tak mimpi pun. Sekarang ni, saya semalam jumpa Nabi. Nabi dah sahkan ajaran yang saya buat ni betul. Sedap ke dia. Jadi anak pengikut dia apa? Tuan Syekh kita mimpi jumpa dengan Nabi dah tu. Ajaran yang dia bawa ni telah diluluskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak asuk habis kita. Dalam hadis yang sahih, tengok, dikeluar oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, tanda tuan-tuan, hadis ni penting. Nabi kata apa? Ar-ru'yal hasanatu minallah. Mimpi yang baik itu daripada Allah. Fa iza ra'a ahadukum ma yuhibbu, apabila kamu tengok mimpi benda yang baik, menyukakan kita boleh naik pangkat kau, kita boleh rumah kau, boleh isteri comel ke, boleh suami yang lawa ke, macam mana, Nabi kata fala yuhaddis bihi illa man yuhib. Mu jangan cerita mimpimu kecuali orang yang kamu sayang, yang kamu yakin. Kita tahu orang ni ustaz kita ke, orang yang baik dengan kita, orang soleh, dan dia tidak dengki kita, baru kita cerita ke dia. Jangan pergi cerita segala orang lah. Semalam saya mimpi, letak di Facebook lah, contoh lah, karu. Itu kalau mimpi baik. Bukan semua orang kita kena bagi tahu. Kalau mimpi buruk pula lagu mana? Tanda. Wa iza ra'a ma yakrah. Bila kita tengok mimpi menakutkan, nyahambak di harimau, kena pijak ke gajah, aksiden kereta, jatuh kapal terbang, tergelar atas dalam sungai ke, bila kita mimpi tak baik, falyata'awwaz billahi min syarriha, kita sedar tu, kita kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa min syarri syaitan, ya Allah, na'udzubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada peristiwa itu dan juga daripada gangguan syaitan. Wal yatfil salasan, maka dia kena ludah 3 kali, ludah lek kiri, tuf buat gitu. Ludah tak ada air liur ni. Kalau kita ada air liur dipanggil balia busuk, baru ada tuf, ludah air liur. Orang ni dia panggil meludah tanpa air liur. Kita buat tuf gitu, 3 kali buat belah kiri kita. Kalau ludah dengan air liur, kebetulan bini tidur lek kiri, cari nyakit. Dia kata bocor bila pula rumah kita ni. Stepek atas dahi kawan tu. Minta berlindung dengan Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tanda. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ludah 3 kali. Wala yuhaddis biha ahada. Mu jangan cerita kepada siapa saja. Fa innaha lan tadurrahu, maka itu dia tidak jadi tidak memberi mudarat. Kalau kita tak cerita ke orang, insya-Allah mimpi kita tu berlalu begitu saja. Elok lagi kalau kita sedar, kita ludah. Kalau boleh kita bangun, ambil wudu. Kalau mimpi takutlah, ambil wudu. Kalau boleh solat lagi baik. Mana kalau tak boleh pun ambil wudu, beralih tempat tidur. Mana tadi kita tidur kok ni, tidurlah ni pula. Itu dia. Hadis ini tanda rawahu Abu Qatadah Al-Haris bin Rib'i. Hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari. Maknanya tengok, Nabi Yaqub alaihissalam bagi tahu Yusuf, la taqsus ru'yak, mu jangan cerita. Jangan cerita, walaupun mimpi ni baik, tapi jangan cerita kepada orang tak baik. Kalau mimpi tak baik, jangan langsung, tak boleh cerita.
Dalam hadis yang lain, tanda hadis ni, hari ni kita main mimpi hari ni. Sebab mustahak tajuk ni, ramai orang duduk dakwa dia mimpi dan macam-macam declare seolah-olahnya dia dah endorse dah. Dalam hadis yang lain, hadis Abu Ruzain al-Uqayli, rawi dia Abu Ruzain al-Uqayli, dia kata ru'yal mu'min juz'un min arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi orang mukmin tu ada lagi lah kesan-kesan pengalaman nabi-nabi dulu. Wahya ala rijlin ta'ir. Mimpi ni duduk di kaki burung. Duduk di kaki burung, macam burung kan dia pegang benda tu dengan kaki dia tu. Malam yuhaddis biha. Selama kamu tidak cerita kepada orang. Mana tergantung, mimpi itu tergantung. Fa iza tahaddasa biha saqatat. Bila mau cerita terlepas dah, tak. Mana kaki burung tu terlepas bagai tadi. Wala tuhaddis biha illa labiban au habiban. Mu jangan cerita kecuali kepada orang yang baik, orang yang juru-juru, orang cerita kepada tu saja. Mu jangan duk cerita kepada semua orang, masya-Allah. Jadi kita kena tahu ini hadis Nabi SAW. Kerana itulah kata hukama, tanda sikit, ini bukan hadis. Kata di hukama ni apa dia? Orang yang bijak-bijak, orang yang bijak pandai, dia kata apa? Kata di para hukama, mimpi yang baik lama barulah jadi. Nabi Yusuf mimpi kecil lagi. Bila terlaksana mimpi, dia sudah tua. Lama. Tapi mimpi buruk, na'udzubillah. Ini kata hukama, ni kata makna ahli-ahli bijak, orang bijak pandai, maknanya dia pengalaman lah, pengalaman. Inna ru'ya radi'ah yazharu ta'biruha an qarib. Mimpi buruk kalau kita cerita ke orang jadi selalu. Mimpi baik ba'dahin, berapa lama baru jadi? Mungkin lepas 20 tahun. Baru nampak kita boleh nikmat apa-apalah. Ni rupanya mimpi waktu aku budak dulu. Waktu duduk ngaji pondok dulu, duduk asrama dulu tak. Ini mimpi dia. Mungkin lepas 20 tahun, 30 tahun. Tapi hak buruk, jangan. Baiklah, itu beberapa hadis Nabi SAW tentang mimpi. Ana sudah diberi pengalaman lah oleh beberapa orang sahabat. Dia mimpi buruk, lepas tu dia cerita ke orang. Ini cerita pengalamannya ni. Nak misdak apa yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi kita larang mimpi buruk, jangan cerita. Dia pergi cerita ke orang. Dia kata, beza di antara mimpi dia dengan peristiwa yang terjadi lebih kurang dalam tak sampai sebulan. Subhanallah. Dia kata, aku langgar arahan Nabi SAW supaya jangan cerita mimpi kita yang tak baik kepada orang. Aku pergi cerita, tak sampai sebulan lepas pada tu memang terjadi seperti apa yang dia tengok. Subhanallah. Jadi para jemaah sekalian, nasihat kita lah supaya kita jangan mudah-mudah. Pasal itulah Nabi dalam hadis lain Nabi kata ar-ru'ya salihah minallah. Ru'ya salihah ni orang panggil mimpi yang baik daripada Allah Ta'ala. Wal hulum, al-hulum ni mengigau, minas syaitan, daripada syaitan. Jadi banyak mengigau tu mari daripada syaitan, mimpi baik itu daripada Allah. Sebab apa kita mengigau? Kadang-kadang banyak faktor. Waktu kita nak tidur tu kita terlalu mikir sangat, takut, stres, maka dia terbawa dalam tidur. Pasal itulah kalau kita nak tidur kena ambil wudu, baca 3 ayat kursi, baca 3 kul, tiup tubuh kita, baca zikir-zikir nak tidur atas lambung kanan kan. InsyaAllah dia tidak terganggu banyak. Tapi kalau nak tidur kau duk garuk kepala, serabut, stres, duk main per jenera, setan mari selalu. Mimpi jatuh atas bukit paling tinggi sekali, belebong jatuh. Na'udzubillah. Ingat, dalam kitab kita ni perisai Muslim, alhamdulillah ada. Dia panggil adab-adab ketika bermimpi. Baiklah.
Kita tak sebanyak sangat mimpi. Kata orang mimpi yang paling bahaya sekali mimpi di siang hari yang tidak terlaksana. Baik. Yang kedua, kita belajar juga al-fawaid tarbawiyah yang bagi al-bu'du an asbabis syarr. Maka kita dalam ayat ini kita belajar juga setiap orang itu kena menjauhkan diri daripada sebab-sebab yang boleh membawa keburukan. Jangan dicari sebab. Dan menyembunyikan benda-benda yang akan membawa kepada keburukan kepada kita. Jangan cerita. Pasal tu Nabi Yaqub kata, fayakidu laka kaida. Kalau mau cerita benda ni, nanti adik-beradikmu akan buat benda yang tak baik pada kamu. Dalam kata-kata yang masyhur, kata-kata ini bukan daripada Nabi SAW, dan ada setengah kata daripada Sayyidina Umar. Dia kata apa? Khilaf lah. Yang pentingnya kata-kata ini masyhur, sama ada daripada sahabat Sayyidina Umar ataupun marfu'. Dia kata apa? Ista'inu, tulis. Ini kata-kata yang menarik. Ista'inu ala injahil hawaiji bil kitman fa inna kullazi ni'matin mahsudat. Dalam kitab ni kata akhrajahu at-Tabarani wal Baihaqi wa ghairihima an Umar. Ini sebuah kepada Sayyidina Umar. Ista'inu ala injahil hawaiji bil kitman, bantulah untuk menjayakan perancangan kamu itu dengan sembunyikan rahsia. Contohnya kita nak buat perancangan gini. Tak sedut cerita ke orang. Ni habis kedai kopi kita je. Saya perancangan nak buat gini. Fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang boleh nikmat akan didengki oleh orang. Ini bahaya. Jangan. Patut kadang-kadang projek yang kita nak buat, kita duk cerita ke orang, ada orang dengki, kita baru duduk buat baru. Dia siap tulis memo. Tulis kertas kerja siap. Kita baru nak minta, pejabat kata, projek ni ada dah orang minta. Subhanallah. Orang panggil potong queue, berlaku. Ni dak ni apa-apa projek tulis belaka. Nak royak belaka ke cek map Facebook dia tu. Maka kita rahsia kan. Bukan semua benda yang baik yang kita nak buat tu kita kena cerita ke orang. Dia kata maka kita kena bantu untuk menjayakan program kita bil kitman dengan rahsia. Pasal itulah kalau benda-benda hak besar, contohnya dalam peperangan, Nabi kita SAW bila nak pergi perang, dia tak bagi tahu nak pergi ke arah mana. Dia tak oyak. Dia tak bagi tahu aku nak pergi sini lah. Dia nak pergi ke Uhud, dia kona begini pusing. Padahal Uhud dekat. Tambah-tambah lagi kalau tentera, polis nak buat ambush, buat apa ni, nak pergi serang mana, dia tak bagi tahu. Kalau bagi tahu, kita tunggu tengah jalan jawab dia. Itu rahsia, kena bagi tahu. Jadi kita nak apa ni, perancangan-perancangan yang rapi tak boleh didedahkan. Zaman kita ni dia panggil zaman fitnah ni, nak kata apa? Mesyuarat tak ada habis lagi tu, pecah rahsia dah. La haula wala quwata illa billah. Baiklah. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut di sini, qala ya bunayya la taqsus ru'yak. Mu jangan cerita mimpi kamu ni. Kata di ulama tadabbur, yadullu ala jawazi tarki izharin ni'mah. Harus elok kita sembunyikan nikmat kita kepada orang-orang yang dijangka mempunyai sifat buruk. Orang ni dengki ni, aku kenal lama dah dia ni, duk berkawan dengan dia tu memang sifat dia hasad. Maka tak sudut cerita ke dia apa-apa yang kita dapat daripada nikmat-nikmat yang baik. Jangan cerita, oh saya dapat dah tu, luluh dah tenda saya ni, duk cerita ke kawan. Kawan ni dengki. Nah, dia pergi potong kiu awal-awal lagi. Bahaya kita. Baik. Bagaimana boleh Nabi Yaqub buat tuduhan terhadap anak dia sendiri? Ini penting. Macam mana Nabi Yaqub alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam boleh kita kata, Yusuf, mu jangan cerita adik-adikmu, fayakidu laka kaida. Nanti mereka buat benda tak baik pada kamu. Kenapa Nabi Yaqub boleh buat tuduhan kepada anak-anak dia 10 orang ni? Kenapa?
Jawab di para ulama, fihi hukmum bil adah. Nabi Yakub ni dia kena anak-anak dia. Hak ni perangai gini, hak ni perangai kerah. Anak kita kena. Ada hak ni bahasa jenis tak boleh seleh kata orang. Nak, tak boleh seleh sikit. Dengan budak kecil pun, nya celek mata, mengamuk. Ni kita tahu anak kita sorang-sorang. Hak ni bahasa jenis gini perangai, hak ni bahasa jenis dia tak. Nabi Yakub pengalaman dia dengan anak-anak dia hak ni, hak 10 orang ni mak lain ni. Nabi Yusuf dengan Bunyamin mak lain. Dia kata abang-abangmu ni memang gini perangai. Aku kena dah. Maka mu jangan cerita. Kita pun sama juga, kalau kita tahu dia ni perangai gini, kita kena tahu, beritahu pada orang yang ada nikmat tu, mu jangan duk cerita kat member kita sebelah ni. Bahaya puak ni. Setakat pengalaman kita duk saing dia, banyak masalah. Itu daripada pengalaman. Tapi kalau kita tak tahu apa orang ni, orang baik, orang soleh, tiba-tiba kita pergi tahzir lah. Kita kata, tu Nabi Yakub tu boleh kata ke anak-anak dia? La, kata di ulama, al-hukmu bil adati wal khibrati. Nabi Yakub bercakap melalui pengalaman dan dia kena anak dia tu siapa. Baru boleh buat. Jadi kita jangan bukan semua orang kena kata, dia tu tak boleh ni. Mau kena ke dia? Tak lah. Itu dia panggil ribah, batu api, melagakan orang. Tapi Yakub bukan nak laga, dia kata dia kena anak dia. Masya Allah, tabarakallah. Yang kelima, kita dah bincang tadi adalah hadis bahawa mimpi tak boleh dicerita kepada semua orang. Kita cerita kepada orang yang baik-baik, yang kita kenal dia ni ustaz kita, syekh kita yang soleh. InsyaAllah kalau dia takbir mimpi pun bukanlah takbir mengaru ataupun membodek-bodek. Ada setengah orang ni, bahasa jenis bodek. Mimpi ni tuan syekh, dia tahu awak ni nyong bodek gak belanja air liu, habis meja nya bayar kau itu. Ini ada sakit juga ni. Kita kena tengok juga orang. Kaki bodek jangan dimimpi, jangan ditakbirkan dia. Jadi Nabi Yakub sudah tahu. Pasal itulah Yakub kata, hal ni, mana ke bukti Nabi Yakub kena kerana anak dia? Tanda tuan-tuan, dalam ayat 64 bila berlaku kes mereka nak minta nak bawa Bunyamin pergi ke Mesir, Nabi kata qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qablu. Puak-puakmu ni dulu aku suruh Yusuf mau pergi campak dalam telaga kan, mati tak ada kubur, buat balik darah tipu. Ni nak buat adik dia pula, perangan ni tak agak. Mana sudah ada evidence, sudah ada tanda-tanda mereka ni tidak baik, baru kita boleh. Dia panggil al-qara'in al-qarinatul qawiyatu. Mesti ada evidence yang kuat baru kita boleh kata lagu tu. Kalau tidak, habis orangnya tuduh ini orang jahat nama dia ni, orang dia sendiri tu tak betul. Baik, Allahu Akbar. Yang ketujuh, jadi yang keenam, bila kita nak buat satu benda, kita kena kaji banyak segi, banyak sudut, supaya mudarat, kalau berlaku juga mudarat tidak besar. Itu dia panggil perancangan kena rapi. Yang ketujuh, bila Allah Ta'ala beri nikmat kepada salah seorang daripada keluarga, kita kata alhamdulillah, keluarga ni keluarga yang mendapat nikmat. Contohnya kita ada makcik, ada anak 10 orang, tiba-tiba seorang jadi orang alim, yang seorang jadi orang kaya, yang seorang lagi jadi pendakwah, yang seorang jadi engineer. Kita kata alhamdulillah, ini keluarga yang baik, sebab dalam keluarga dia tu ada orang baik-baik. Maka Nabi Yakub alaihissalam kan kata ke Yusuf, wa kadzalika yajtabika rabbuk. Allah Taala pilihmu, dia beri nikmat pada kamu, dia ajar takbir mimpi. Dengan takbir mimpi ni mu jadi orang besar. Maknanya punca masyhurnya Nabi Yusuf nanti dengan sebab mimpi. Nabi Yusuf naik melalui mimpi, Nabi Musa alaihissalam dengan tongkat dia, dengan tangan dia. Jadi setiap Nabi itu ada je kelebihan-kelebihan yang tersendiri yang Allah SWT anugerahkan kepada mereka. Jadi kita tak boleh nak nak kata satu Nabi sama je, tak sama. Baiklah para jemaah sekalian, itu beberapa kisah yang telah disebut oleh Allah Ta'ala dan yang patut kita belajar. Baik, dalam ayat ini juga tanda yang ke-8 dah. Kata di para ulama, dia kata berbeza di antara ayah
dengan adik-beradik. Kita ada ayah, kita bapak ni. Bapak ni dia suka anak-anak dia hebat. Oh, kalau kita boleh, kalau anak kita 10 orang, 9 orang, 7 orang hebat belaka, alhamdulillah. Dan bapak tanda dia nak anak dia lebih pada dia. Betul tidak? Kita nak anak kita lebih pada kita. Maknanya kalau kita belajar habis universiti habis, kita nak anak kita paling tidak PhD. Kalau ayah ada PhD dah, dia nak anak dia kalau boleh 3 PhD lagi boleh. Oh, hebat. Itu ayah. Tapi adik-beradik lah, dia nak dia tu hebatnya. Oh, aku anak nombor 1 mesti kena hebat. Nombor 2 hebat pula. Jadi adik-beradik tak sama. Walaupun dia adik-beradik tapi perasaan dia masing-masing nak menonjol. Ayah tak, dia nak anak dia lebih pada dia. Kalau ayah dia ayah deki dengan anak tu, tak tahu ayah gapo tu. Ayah kucing ke ayah gapo tak. Pasal dia nak tejak anak lah. Tidak ada bapak sedemikian. Pasal itulah kata orang yang pandai menipu dalam keluarga, mak dia, dengan ayah dia. Mak dia ni kalau makan ni dia nak makan, tiba-tiba anak mari, mak nak makan. Makanlah makan. Mak sudah dah, padahal dia tak makan apa lagi. Itu cerita ibu. Pasal itulah kata orang, seorang ibu boleh jaga 10 orang anak, 10 orang anak belum tentu dapat jaga ibu dia waktu tua. Na'udzubillah. Nas'alullah as-salamat. Tak. Seorang ibu jaga 10 anak. Seorang anak belum tentu boleh, 10 anak belum tentu boleh jaga seorang bapak yang sudah tua. Maka berbeza. Waktu mak jaga kita kecil dulu, dia nak suruh kita besar, nak suruh panjang umur. Waktu anak jaga mak, duk mikir bila lah orang tua nak mati. Lambat weh, panjang umur molek. Allahu akbar. Gelar dia juga bersakut, tak pagi-pagi kalau mati boleh tukar kereta. Macam-macam. Tak habis lagi kita ni. Mari kita ambil beberapa tadabbur kisah Yusuf yang panjang, kita pendek-pendekkanlah setakat mana yang kita ada. Apa lagi? Jadi kisah Nabi Yusuf, Nabi Yakub ini telah ada beberapa khabar gembira yang anda baca tadi. Allah Ta'ala pilih Nabi Yusuf, Allah Ta'ala ajar dia takbir mimpi dan macam-macam lagi. Kita kata alhamdulillah. Annal qaul as-sahih, nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Yusuf itu iaitulah nikmat an-nubuwah, jadi nabi. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah itu sajalah perbincangan kita tentang Yusuf pada kali ini. InsyaAllah kita sambung lagi dalam siri yang akan datang. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. InsyaAllah kita akan masuk kepada episod lain dalam kisah Nabi Yusuf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.